Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Masa menunjukkan 4.35 ke 36 macam tu. Okay. So hari ini kita akan habiskan topik 5 dan kita ada 2 subtopik yang kita akan habiskan, tapi kedua-dua subtopik ni sangat mudah dan saya rasa pelajar mudah lah nak faham. Okay, so kita mulakan dengan 5.4 Genetic Engineering Technology. Okay. Okay, boleh. Silakan. Okay. So kita start dengan Genetic Engineering Technology. Okay, so siapa pernah dengar GMO? GMO maksudnya Genetic Modification Organism. So this is term used for genetic modification of an organism, GMO. Okay, so genetic engineering was first introduced around 71 and 73 and it's known as genetic engineering science. It is related to recombining DNA, genetically modified organisms and gene therapy. So maksudnya dia bermula pada tahun 70-an. So kenapa kita kena buat rasa-rasanya? Okay, this is technology that combines two different species to produce a new genetic characteristic. Recombinant DNA technology combines two different species. So dia bukannya macam monyet campur dengan apa? Monyet campur dengan kucing jadi apa kan? Bukan. Dia hanya macam contoh lembu dia kahwinkan dengan seladang. Macam tu dia punya haiwan dia lebih kurang sama lembu dengan seladang. So dia akan jadi dia akan jadi bila anak dia akan lahirkan daging yang banyak, tapi dalam pada masa yang sama dia lahir dengan cepat ataupun dia membesar dengan cepat. So dia dua different species tapi yang lebih kurang sama. Okay, so recombinant DNA technology. Okay, first. Okay, so dia ada Agrobacterium tumefaciens ni. Okay, dia letakkan DNA, satu DNA ni. So Bacterium tumefaciens ni adalah sana cakap dia adalah satu mikroorganism. Dia akan copy DNA ni. Lepas tu dia akan gunakan copy ni, dia akan sambung dengan organism yang lain. So nanti dia akan jadi satu organisma yang baru. So digunakan mikroorganism tu untuk copy and paste kat organism yang lain sahaja. So nanti bila dicampur, dia akan jadi organism yang baru. Tapi kamu tak perlu tahu pun dia punya cara proses ni. Kamu tak perlu tahu cara proses dia. Kamu just kena tahu yang DNA ni digabungkan antara dua spesies untuk jadi satu organisma baru. Itu je konsep yang kamu tahu. Okay, so GMO pula maksud dia adalah it refers to an organism, plant, animal, bacteria or virus which has been genetically modified for a particular purposes. So itu hasil anak dia bila dia dah gabungkan. So contoh GMO ataupun GMF. Okay, so contohnya corn. Corn ni maksudnya genetically modified. Contohnya mula-mula kalau dia punya parents dia mungkin kecil je saiz dia tapi manis. Gabung pula dengan parents lagi satu, saiz dia besar dan cepat matang. So digabungkan kedua-dua ciri ni jadi corn yang super corn lah. Yang sedap, manis dan besar dan cepat matang. Macam tu. Dia akan ambil the best characteristic of both species. Gitu. So contoh lain adalah soy, cotton, papaya, rice,
canola, okay. Potatoes, tomatoes, dairy products dengan peas. So contoh papaya ni, maksudnya dia kawinkan buah yang okay, maksudnya manusia dia ambil yang macam ciri-ciri yang dia nak aja digabungkan supaya dapat ciri-ciri yang the best. Contohnya pokok tu manis tapi kecil je buah dia. Okay. So lepas tu lagi satu, pokok lagi satu, dia cepat matang tapi tak sedap. So dia ambil yang cepat matang, sifat cepat matang dan manis tu gabungkan. So dapatlah buah yang super, ciri-ciri dia the best lah. Macam tu. So banyak daripada makanan kita adalah GMO makanan kita yang jual dekat supermarket tu, tapi ramai orang akan isukan lah. Sebab mungkin ada keburukannya ke dalam kita punya DNA. Sebab dia adalah spesies yang baru kan. So mungkin dia akan efek pada kita, hormon kita. Dia akan efek mungkin ada orang alergi. Okay, dia banyak kemungkinan dia. Dia ikut orang. Mungkin dia alergik ke dia makan, badan dia akan react dengan GMO tu. Okay. So kat sini adalah the effect of GMO in life. So kita boleh identify and determine hereditary disease and consequently treat the disease. So maksudnya daripada genetic engineering teknologi ni kita boleh tahu mungkin mak kita yang bawa penyakit itu. Okay, so kita boleh treat based on that knowledge lah. Okay, produce quality plants and livestock. So maksudnya kita buat the best plants tu kita akan hasilkan quality the best. Contohnya seedless watermelon macam tu. Okay, produce plants and livestock that has high resistance towards diseases compared to the early generation. So maksudnya kalau sebelum ni plants tu asyik mati je sebab bila ada serangan serangan pest saja dia akan mati. So bila dia wujudkan plants yang baru, livestock yang baru, so mungkin ulat tak makan pun buah tu. Pest tu tak serang pun buah tu. So sebab dia tahan kepada penyakit. So produce more plants that require shorter times to harvest. Okay, teruskan. Okay. So maksudnya kalau sebelum ni 2 bulan nak kena tanam pokok tu daripada dia seed kepada dia besar. So mungkin yang generasi baru ni just 1 bulan ataupun beberapa minggu je dah dapat pokok yang matang. Okay, so they produce more plants in shorter times to harvest. Produce insulin and enzyme from bacteria that can improve human health. So maksudnya selama ni ayah kamu ke parents ataupun orang-orang yang sakit kencing manis tu, dia dapatkan insulin daripada bakteria yang produce insulin tu. So kita kena berterima kasih lah kepada genetic engineering ni. Tak, dia bukan untuk pokok je, dia untuk manusia ada. Dia ada tumbuh-tumbuhan, dia ada haiwan. Contoh haiwan yang genetic engineering boleh, tapi kita ambil ciri-ciri yang kita nak aja, jangan ambil semua. Okay, macam saya cakap tadi, contohnya kita nak meat yang banyak kan. Kita nak daging yang banyak daripada lembu. Boleh, dia akan, sebab dia dah kaji setiap DNA tu apa ciri-ciri dia. Setiap DNA tu aja. Contohnya ayam. So maksudnya dia nak ayam yang banyak daging. Okay, so dia ambil lah ayam banyak daging dengan ayam yang cepat membesar, digabungkan, so dapatlah ayam yang banyak daging dan cepat membesar macam tu. Yes, very good. Dia macam kacukan. Cuma kali ni kacukan ni kita pilihkan the best dia. Kita pilih yang kita nak je. Apa ciri kita nak, kita akan ambil. Okay. Itu advantages dia. Tapi pada masa yang sama, dia ada disadvantages So sebab dia benda yang baru the effect of genetic engineering technology in life,
kita tak tahu, mungkin orang yang makan akan dapat allergic ataupun ada different side effects. Okay, mungkin hormon kamu akan berbeza. Bila kamu makan ayam tu, hormon kamu akan bertambah pelik dalam badan kamu mungkin. Okay. So causes original species to become extinct. So yang benda-benda yang lama yang kita tak nak tu, lama-lama dia akan hilang. Yang asal tu. Yang ketiga, cause side effects such as mutation. So mungkin ada perubahan pada DNA kita. Kalau mungkin anak kita mungkin ada berlaku mutation. Lepas tu may produce biological weapons. Mungkin bila orang yang ada teknologi genetic engineering ni, dia boleh hasilkan biological weapons. Contohnya macam coronavirus sekarang ni. Kita tak tahu mungkin tu adalah biological weapons yang dicipta oleh manusia dari serta-serta negara kan. Okay. So, produce organism that has high resistance to pesticide. Okay. So, sebab dia terlampau super power, sampaikan dia boleh resistant kepada pesticide. Pesticide ni adalah racun serangga kan. So, maksudnya betapa powernya organism tu sampaikan dia tak boleh nak mati macam tu. So, bahaya juga. So, mungkin nanti kita akan hasilkan haiwan yang perosak yang lebih kuat daripada pesticide tu. Begitu Okay, nak beda. Okay. So orang yang macam contohnya lah kita lah contohnya kan. Okay, kalau kita ada terlibat dalam genetic engineering teknologi ni, dia kena high integrity Dia kena high integrity, so dia tak main campurkan kucing, kacukkan dengan anjing, so jadi cat dog. Tak. Dia kena high integrity, dia kena ada dia kena ada morality yang tinggi kan. Dia tak main-main dengan nyawa haiwan So ethics and values must be practiced, do not touch religious and moral sensitivity. So macam didengki dengan kita punya agama contohnya kan kita punya agama sensitif dengan pig and babi. So aku nak buat semua barang pada babi tak kisah dah. Okay. So macam sengaja lah. So tak patut lah Okay. So habis dah pasal GMO. Okay, ini Okay, ada orang saintis ni dia buat first genetically edited baby, Lula and Nana. Okay. So maksudnya sekarang ni ada orang dia main dengan nyawa manusia pula. Okay. So maksudnya patutnya tak boleh lah. Nanti kan kita macam genetically edited. Maksudnya dia ambil genetik mana-mana gabung-gabung jadi baby. Okay, so maksudnya nanti takutnya orang akan cipta satu super baby lah. Maksudnya baby tu macam mungkin perfect ke. Bukan edit baby tu, dia punya DNA tu. DNA tu dia edit. Bukan jadi baby tu. DNA baby tu dia gabung. Lepas tu jadi satu baby. So baby tu mungkin dia super lah. Maksudnya dia mungkin dia kuat, pandai, cantik kat situ lah macam dia. Tapi moralnya tak bagus lah, betul tak? Moralnya tak bagus lah. So, kita tak tahu asal usul baby tu. Kita dah cakap mak ayah dia siapa. Dia punya moral tak ada lah. Tak ori. Okay, so bagi saya lah, kalau haiwan okey lah. Tapi sebab manusia, contohnya, kita nak bagi hukum faraid kan. Contohlah kan. So macam mana kita nak kata mak ayah dia siapa? Macam tu. Betul. Dia dah macam melebihi kuasa Tuhan. Betul. Pandai Farah. Dia macam okay, so yang ni morally tak bagus lah. Okay. Okay, so inilah kan ni variation. Lepas tu dah habis. Okay.
So, last kali adalah 5.5 variation. Okay. So, variation apa maksud dia? Okay, tak apa. Variation refers to the differences between individuals of the same species. Contohnya kita ada perubahan tapi sikit je. Kita tetap ada dua mata, satu hidung, satu mulut dekat satu muka. Tapi kita ada variation yang berbeza sedikit je. Mungkin orang tu mata dia besar sikit, mungkin bulu mata dia nipis, hidung dia mancung. Okay, itu adalah differences dalam satu spesies sama tapi terdapat differences. Okay, tak. Okay, so there are two types of variation. Nanti saya akan pakai wheel of fortune dengar betul sikit lagi. Okay, so there are two types of variation, iaitu continuous variation dengan discontinuous variation. Continuous variation dalam bahasa Melayu dia adalah variasi selanjar. Maksudnya continuous tu maksudnya dia berterusan, tidak putus-putus. Okay, dengar betul. Dengar. Okay. So the variations that shows differences that are not distinct or not clear between individuals. Okay. Perubahan ni, variation ni tidak ketara. Apa maksud tidak ketara? Macam beza dia sikit je. Okay, contohnya ketinggian kan. Ada orang ketinggian dia 148, ada orang ketinggian dia 150, dia tak dapat beza sangat. Dia ada variation, okay, tinggi tapi sikit je, berbeza je. Contoh lebih kurang. Okay, so it is quantitative, it can be measured and represented by a normal distribution curve. So maksudnya dia adalah boleh diukur. Ini boleh diukur. Contohnya, height of students, weight of human, skin color, intelligence. Okay. Soalan saya, kenapa skin color ni dalam continuous variation? Kita boleh ukur ke warna coklat pekat, coklat muda tu? Kenapa dia dalam continuous variation? Kanak-kanak. Betul, dia perbezaan dia tidak ketara. Very good. Contohlah kelas kita ada 28 orang kan. So ada yang cerah, ada yang gelap. Saya boleh susun daripada yang nombor 1 sampai 28. Saya boleh susun dia punya perubahan tona tu daripada cerah kepada gelap macam tu. Kita boleh susun orang tu. Okay. So maksudnya dia masih lagi boleh diukur. Kau dah ni kan ejek orang satu. Okay, so dia punya graf dia, kalau tengok dia akan jadi histogram. Okay. Okay, histogram ni apa? Maksudnya dia bercantum. Histogram dan dia continuous. Dia ada titik perpuluhan. Contohnya ada orang tinggi dia 148, ada orang dia punya tinggi dia 150, tapi mungkin ada 148.5 mungkin boleh point-point dia tu. Dia boleh ada perantaraan dia. So dia mesti dalam bentuk histogram. Okay. Nak beda. Okay. Next adalah discontinuous variation. When the differences among individuals fall into distinct categories, the variation is called discontinuous variation. Maksudnya perubahan dia ketara. Okay, the graph is in discrete shape. Dia punya bentuk dia dalam discrete. Contohnya ability to roll tongue or inability to roll tongue. Ada tak orang tu dia pandai gulung lidah tapi tak pandai gulung lidah? Dia separuh. Boleh tak? Macam saya separuh lah, saya boleh gulung lidah dan tak boleh gulung lidah. Boleh tak? Tak kan? Dia sama ada kau boleh ke atau tak boleh? Macam tu. So, dia boleh gulung lidah atau tak boleh gulung lidah. Dia tak ada perantaraan dia. Okay? Ataupun darah. Dia ada darah A, darah B, darah AB, darah O.
Tapi dia tak ada darah A, B, point A, point 1, tak ada. Dia kau darah A, darah B, darah B, darah AB, darah AB, darah O. Macam tu. Okay. So, contoh lagi, tak ada. Okay. So, apa lagi yang discontinuous variation? Jenis, kamu punya cap jari Kita tengok cap jari kita. Cap jari kita kan bentuk macam mana? Fingerprint type of fingerprint. Okay, kita punya type of fingerprint ada 4 sahaja kot. Sekejap Okay. Okay, tengok kamu punya cap jari. Tengok cap jari diri sendiri. Kamu punya ibu jari kanan. Kamu punya cap apa? Jenis apa? Okay, ni ada arc, tentard, loop, double loop, peg loop. So, loop ke whorl ke arc? Okay, saya punya loop. Saya punya loop. Oh, ada orang whorl. Okay. Saya punya loop. Kamu ada 2? Kamu tahu yang mana? Confused. Saya punya loop. Ada yang whorl. Tak ada siapa yang arc Siapa yang arc? Tak ada. Okay. So, dia tak ada, dia punya ni distinct. Tak ada tengah-tengah point-point, tak ada Okay. So, type of fingerprints pattern pun adalah discontinuous variation. Okay. Soalan saya. Tadi continuous variation, kita wakilkan dengan apa? Jadi, continuous variation, kita wakilkan dengan graf jenis mana? Very good histogram. Okay, betul. Tapi kalau untuk discontinuous variation, kita pakai bar chart. Bila bar chart, dia punya dia punya bar dia tak cantum. Sebab dia tak ada continuous. Dia tak ada A, B, banyak sikit A, kurang sikit A. Tak ada. Dia discrete. Dia berpisah-pisah. Dia ada jarak. Betul Farah kata. Dia ada jarak. So, kalau discontinuous variable, kita pakai bar chart. Okay. So, ada 2 faktor yang cause the variation. Satu adalah genetic factors, yang kamu dapat dari mak ayah kamu. Satu lagi daripada environmental factors. Okay. Kalau continuous factors, dia caused by dua-dua. Dia boleh caused by genetic as well as environmental factors. Tapi discontinuous variation memang caused by genetic factors only. Apa maksud dia? Maksudnya, contohnya kulit kita gelap ke cerah kan? Okay, itu adalah disebabkan genetic factors. Mungkin dua-dua mak ayah kita kulit kita cerah. Okay, tapi kalau environmental, kalau orang tu dia asyik main bola je kat luar, asyik terdedah je kat matahari, so lama-lama kulit dia akan jadi gelap kan? So, dia jadi gelap sebab environmental factor. Dia burn kan? Contoh lagi kalau berat badan kan contohnya. So, mungkin mak ayah dia kurus. Okay. So, genetik dia akan jadi kurus lah. Tapi mungkin dia punya environmental factors dia, kalau orang tu makan banyak, tak exercise, okay. So, dia jadi berat. So, itu adalah environmental factors. Okay, so contohnya adalah kalau ada satu kembar seiras, okay, satu kembar seiras, dia sepasang kembar seiras, satu dijaga oleh orang kaya, orang yang memang makan dia cukup semua, dan satu lagi dijaga oleh orang yang tak cukup makan. Dia pernah berlaku benda ni pernah berlaku, dia terpisah kembar ni, okay. So, walaupun dia kembar seiras, tapi sebab dia dijaga orang yang A ni, dijaga oleh orang kaya, B ni jaga orang miskin. So, makanan orang A ni cukup, lengkap, okay, sihat. So, dia punya tinggi dia
lebih tinggi daripada kembar dia yang dijaga oleh orang miskin ni, yang dia pun makanan dia tak cukup, malnutrisi, tak cukup khasiat. So tinggi kembar yang satu ni lagi rendah. So walaupun dia masih lagi genetic factor, environmental factor tu pun memberi kesan kesian kan. Ni orang putih tau, ni orang putih. Okay. So genetic factors, okay. Macam mana boleh berubahnya dalam genetic factors? Sebab ingat tak dulu kita belajar meiosis, ingat tak? Okay, dalam masa meiosis, okay, dia ada two events occur which result in gametes have different genetic information, iaitu crossing over. Okay, crossing over. Yang B, independent distribution of chromosome. C, random fertilizations between male and female gametes. D, chromosome and gene mutation. Okay, so perubahan dari segi genetik ni ada empat-empat ni. Contohnya crossing over ni, bila dia overlap so variation akan occur. Okay, nanti saya terangkan satu ni. Yang C ni menarik So setiap sel gamet kita ni, maksudnya kalau lelaki sperm dan kalau perempuan ovum, setiap genetik dalam setiap ovum dan sperm tu berbeza. Dan kan lelaki ada berjuta-juta sperm, so random je mana-mana daripada yang sperm tu bila fertilize dengan ovum, so bergantung pada tu dia akan jadi banyak variation. Okay, so ini adalah crossing over in meiosis. Okay, so dia punya homologous chromosomes ni akan overlap. Bila dia overlap, dia akan berlaku crossing over between non-sister chromatids. Apa maksud non-sister chromatids? Okay, kalau di sister chromatids, ini adalah satu kromosom. So kalau ni kromatid, satu kromatid, dua kromatid. So kalau dua kromatid dengan satu sentroma yang sama, kita panggil dia sister kromatid. Tapi kalau dia bukan dalam sentroma yang sama, dia adalah non-sister chromatids. Faham tak ni? Kadang-kadang. Okey tak ni? Maksud non-sister chromatids. Ini kromatid. Kalau kromatid dalam sentroma yang sama, kita panggil dia sister kromatid. Tapi sekarang ni, sentroma dia berbeza. So, kita panggil dia non-sister chromatids. So, bila non-sister chromatids ni akan overlap, so dia akan exchange DNA between non-sister chromatids. So, dia akan berlakulah variation kat sini. So, yang ni akan jadi ovum yang lain ataupun sperm yang lain, dia akan jadi sperm yang lain. Okay. Okay. So, during crossing over, chromatids of a pair of chromosomes exchange genetic material. Kamu dah faham ni, insyaAllah. Okay. So cara disusun dekat equilateral plane ni, kan kita belajar. So, mungkin dia sama warna biru, warna merah, lepas tu dia terpisah, so warna biru pisah warna merah. Ataupun dia terbalik, warna biru merah, lepas tu merah biru. Okay, so bila dia meiosis masa metaphase 2, so dia ada 4 types of combination berbeza. Okay, so 4 types combination berbeza tu kalau dia 2 pasang je. So sekarang ni kita ada 46 kromosom. So kita ada 23 pairs of chromosome. So lagi banyak possibility Ini adalah secara ringkas sahaja. So ada banyak sangat combination. Sebab tu ada beradik berbeza juga walaupun sama mak sama ayah. Okay, at the stage in meiosis, pairs of chromosome arrange themselves at cell equator. Ini faham maksudnya pairs of chromosome dia susun dekat khatulistiwa. The arrangement is random, hence the gamete form have different genetic information. So banyak keberangkalian dia untuk dia banyak variation So environmental factors pula such as climatic factors, nutrition dengan physical activities. Okay, contohnya frequent exposure to sun causes fishermen to have darker skin compared to office workers.
Eating excessively will make a person fat. Okay, so kenapa kena ada variation ni adalah importance dia. So enable the organism to adapt themselves to their environment, thus to ensure the survival of the species. So maksudnya variation ni kena berlaku supaya satu organisma tu boleh sesuai dengan tempat dia tinggal tu. Dia punya kulit dia, dia punya ketinggian dia mungkin adalah sesuai untuk ensure the survival of the species. Enable nature to select which favorable characteristic to carry on and which to end. Okay, so contohnya, kenapa orang Afrika ada kulit gelap? Sebab dia banyak terdedah kepada, dia banyak padang pasir semua. So, karakteristik yang gelap sesuai sebab dia kena melanin yang banyak untuk absorb UV light yang banyak. Okay, tapi dekat orang putih tu dia sejuk, dia tak banyak matahari, so kulit dia putih. Macam tu. So, makin lama nampak distinct variation lah. In agriculture, variation in crop plants and animals allow selective breeding procedure to be used. Okay, so maksudnya kita boleh pilih. Ni sana jual kalau orang tu kulit burn tu genetik dia masih putih ke? Genetik dia masih putih sebab nanti kalau dia macam pakai lotion apa lama-lama dia boleh putih balik. Kalau dia pakai krim ke apa, dia akan jadi putih balik kan. So, dia tak sama lamanya lah. So, genetically dia masih putih. So, kalau dia kahwin dengan orang yang kulit putih juga, so anak dia mungkin kepada kalian kulit putih juga. So, dia macam ubah physically dia. Dia tak ubah sampai DNA. Okay. So, maksudnya, variation in crop and plants ni allow selective breeding. So, kita boleh pilih haiwan yang kita nak the best characteristic tu untuk kahwin. Selective breeding ni apa nama? Kacukan. Kacukan cara pilihan Amira Tasha kena kahwin orang putih ni. Allah, tak semestinya. Okay, so habis kan? Yeah, habis. Okay, so wheel of names. Okay, wheel of names. Sekejap So hari ni sekejap je. Okay. Apa maksud GMO? Boleh tak siapa-siapa boleh tahu? Okay, nanti saya akan pilih orang ni. Apa maksud GMO? Okay, Farah. Apa maksud GMO? Farah, dia tak fokus ni. Orang lain jangan jawab, tapi siapa yang tahu? Siapa tahu maksud GMO? Okay, Mira nak tahu. Aina tahu. Wani tahu ke? Mira, Jannah, Safia. Maksud GMO. Sarah. Kristina. Kristina. Okay, cepat Farah. GMO tu apa? Ada RMO mana? Restriction movement. GMO. Farah, mana Farah? Okay, very good. Genetically modified organism. Okay, very good. Okay, GMO. Okay, ada two types of variation. Okay, beritahu saya kedua-duanya. There are two types of variation. Apa dia? Okay, Iman. There are two types of variation.
Okay, siapa tahu ni? Cakap saya ke? Okay, siapa yang tahu? Tapi jangan beritahu depan. Two type of variation. Okay, Iman mana Iman? Iman ada tak? Iman tak ada ya? Iman tak ada ke Iman? Iman tak ada lah. Iman dia keluar ke? Okay, so saya tak remove, saya close je. Okay, pusing balik. Two type of variation Apa dia? Okay, Irdina Batrisha. Bat on the bat. Okay, tak apa. Bat je. Bat tidur. Okay, very good. Continuous variation. Lagi satu. Continuous variation lagi satu. Okay, very good. Discontinuous variation. Yay! Okay. Okay, apakah yang menyebabkan ada variation dalam continuous variation? Kenapa ada berlaku continuous variation? Apa yang menyebabkan continuous variation? Ada dua. Okay, Anissa. Anissa ada tak? Tak apa Iman. Okay, Anissa ada tak? Apa yang menyebabkan continuous variation? Anissa ada tak? Tak ada. Ada, dia ada. Dia ada online Nisa, are you there? Okay, siapa tahu? Jangan jawab lagi, tapi siapa tahu? Tentang main cermin. Apa-apa je. Dah, ni pun nak main cermin. Okay. Ada dua sebab continuous variation. Mana Anissa ni? Dia datang tak? Dia buka dia online kononnya. Okay, close. Oh, petir. Okay, Kristina Maisara. Okay. Okay, Kristina. Apa dia yang menyebabkan continuous variation? Nisrina tahu tak jawapan ni Nisrina? Betul! Genetik dengan environmental. Okey. Okey, apa maksud apa maksud genetik? Faktor genetik. Genetik faktor tu. So, apa yang genetik faktor tu yang menyebabkan continuous variation tu berlaku ataupun discontinuous variation? Okay. Anissa ada mana Anissa ni? Dia ada pilih ke? Dia lagi tapi tak ada kan? Okey, kau faham tak soalan saya? Cepat. Genetic factor tu maksud dia apa? So, genetic factor tu genetic factor yang menyebabkan variation tu apa benda? Anissa dah jawab tadi dah. Cepat. Anissa dah ada dah. Apa maksud genetic factor? So, contohnya masa meiosis apa dia? Very good. Crossing over. Very good.
So masa crossing over tu menyebabkan variation. Okey, kanak-kanak lain jawab. Selain pada crossing over? Okey, masa meiosis tu kan ada crossing over kan? Okey, distribution of chromosome kan? Okey, lepas tu random fertilization. Very good. Dengan last kali chromosome and gene mutation. Yay! Very good. Okey. So, apa contoh environmental factor yang menyebabkan variation? Apa contoh environmental factors yang menyebabkan berlaku variation? Miranat. Anissa. Konon yelah tu alasan. Okey, Miranat sunburn. Ataupun terdedah pada matahari. Okey, kanak-kanak lain. Apa lagi faktor lain? Environmental factor lain selain pada matahari. Eating excessively. Okay, lagi nutrition. Okay, very good. Okay, melantak ataupun exercise kan. So, itu adalah environmental factors. Physical activities Okay, itu je lah. So, hari ni punya senang je kan? Tak ada masalah kan? Dah habis dah? Ada tak apa-apa question ke apa ke? Ego saya dah lama dah agak lama. Okay, so habis dah topik 5. Yay! Very good. Kita dah berjaya mengharungi chapter 5 pada KPKP ni Alhamdulillah. Walaupun ya saya rekod. Walaupun kita menghadapi masalah tak lagi sekolah, tapi dapat juga selesaikan chapter 5. Okay, siapa boleh tahu chapter 6? Pasal apa? Saya batuk sikit. Chapter 6. Farah boleh tengok tak buku teks chapter 6 apa? Okay, so saya pause kat sini, okay? Itu saja untuk kali ini. So, kita jumpa untuk akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.